Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Ain Aisyah Nabiha binti Suhaimi, nombor matrik 061398. Saya berkumpulan bersama sahabat saya Nur Syafiqah binti Johari 061396 akan membentangkan tajuk nilai tawakal dan kesabaran dalam surah Al-Kahfi. Dan ini merupakan isu perbincangan bagi pembentangan ini, iaitu pemfokusan kepada nilai tawakal dan kesabaran dalam surah Al-Kahfi. Bagaimana hal ini dapat membantu umat Islam dalam menghadapi cabaran kehidupan moden. Isi kandungan bagi pembentangan ini, yang pertama adalah pengenalan, dan seterusnya kita akan lihat kepada nilai tawakal dan kesabaran dalam surah Al-Kahfi. Kemudian tawakal dan kesabaran dalam konteks masyarakat dunia moden, dan akhirnya adalah kesimpulan. Pengenalan. Seperti kita tahu, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan ia merupakan satu pedoman dan rujukan kepada umat Islam dalam memahami agama Allah. Dan telah dimuatkan dalam Al-Quran hukum hakam, peringatan daripada Allah dan pengajaran. Dan juga Allah telah banyak menceritakan, memuatkan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah orang yang terdahulu yang mana boleh diambil pengajaran daripadanya. Dan dalam perbentangan ini saya mengupas ataupun mengetengahkan isu-isu dalam surah Al-Kahfi. Dan dengan nilai dan pengajaran yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ini dapat mengajarkan erti pengorbanan, keyakinan serta kecekalan hati dalam menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nilai pengajaran dalam surah Al-Kahfi yang menjadi fokus utama dalam perbentangan ini adalah nilai tawakal dan kesabaran. Jadi kita akan lihat bagaimana nilai ini dapat menjadikan dia ambil pengajaran daripadanya dalam konteks dunia moden ni. Dengan nilai dari kisah-kisah surah ini akan mengarahkan juga kepada perkaitannya dengan pola-pola kehidupan manusia yang beragam dalam konteks masyarakat dunia moden kini. Sebelum kita menelusuri lebih jauh berkaitan dengan nilai-nilai tawakal dan kesabaran dalam surah Al-Kahfi, mari kita fahami terlebih dahulu apakah maksud sabar dan tawakal. Baiklah, sabar. Secara etimologinya, perkataan sabar ini diambil daripada perkataan bahasa Arab, iaitu sabara, yasbiru ataupun soro. Manakala daripada sudut termologinya, sabar memberi makna menahan diri daripada melakukan sesuatu perkara. Manakala tawakal berasal daripada bahasa Arab, iaitu tawakkala, yang bermaksud mempercayakan atau mengendalikan. Menurut Misbahul Faizah, ia merupakan kepercayaan dan bergantung harap kepada Allah sepenuhnya dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, dan ia melibatkan kepercayaan manusia sepenuhnya terhadap kekuasaan Allah Ta'ala atas setiap perkara yang berlaku dalam kehidupan. Seterusnya ialah nilai kesabaran dalam surah Al-Kahfi, terdapat dalam ayat 68 sehingga 69, ayat 77 dan juga ayat 96. Surah Al-Kahfi ayat 68 sehingga 69. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam yuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan bagaimana engkau akan sabar? Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar. Jadi di dalam ayat ini menceritakan tentang nilai kesabaran yang dimiliki oleh Nabi Musa ketika baginda dalam pengembaraan menuntut ilmu bersama Nabi Khidir. Kerana Nabi Khidir berkatakan bahawa Nabi Musa takkan dapat mampu bersabar jika Nabi Musa mengikut Nabi Khidir menuntut ilmu. Kerana apa? Kerana perbezaan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Musa dan juga Nabi Khidir.
Namun begitu, Nabi Musa mengatakan bahawa insya-Allah baginda akan sabar ketika dalam perjalanan mereka menuntut ilmu. Jadi itu adalah salah satu nilai yang patut diterapkan oleh para pelajar ketika menuntut ilmu. Okey, seterusnya ialah nilai kesabaran yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 77, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza ataya ahlal qaryati ist'ama ahlaha fa'abaw an يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka sampai kepada penduduk sebuah bandar, mereka meminta makan kepada orang-orang di situ. Lalu orang-orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh. Lalu ia membinanya. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah dari mereka. Jadi ayat ini menceritakan nilai kesabaran yang ada pada diri Khidir. Pada diri Nabi Khidir. Jadi ayat ini menceritakan berkaitan dengan Nabi Musa yang mencadangkan kepada Nabi Khidir ni untuk mengenakan upah terhadap penduduk pada zaman tersebut. Sebab apa? Sebab Nabi Musa dan Nabi Khidir ini telah membina tembok dalam peristiwa ketiga pengembaraan mereka. Tetapi Nabi Khidir tidak mengambil sebarang upah. Begitulah nilai kesabaran yang ada pada diri Nabi Khidir. Walaupun tanpa upah, mereka tetap membina tembok. Sebab apa? Sebab di sebalik apa yang dilakukan itu terdapat hikmah yang Allah selitkan. Okay. Seterusnya surah Al-Kahfi ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu. Ia pun perintahkan mereka, yakni penduduk-penduduk di situ, membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Jadi dalam ayat ini menceritakan berkaitan dengan usaha Zulkarnain ini untuk membuat tembok yang boleh menutupi antara dua gunung. Okay, yang menutupi tembok yang boleh menutupi antara dua gunung supaya dapat menghalang Ya'juj dan Ma'juj ini membuat kerosakan di atas muka bumi. Okay? Jadi walaupun penduduk di situ menawarkan upah kepada Zulkarnain, tetapi Zulkarnain tidak menerimanya. Jadi di situlah nilai kesabaran yang dapat kita jadikan pengajaran, yakni berusaha sehinggalah perkara tersebut mendapat hasilnya. Jadi antara kaedah kesabaran yang dapat dipetik berdasarkan surah Al-Kahfi ini, yang pertama ialah bersyukur. Okay? Kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dan jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Kalau kita bandingkan, setiap orang tu tak sama kehidupannya. Dan setiap orang ni mempunyai ujian yang berbeza-beza. Setiap ujian yang Allah hadirkan dalam diri seseorang, kepada hamba-hambanya, semuanya mengikut kemampuan diri hamba-hambanya. Allah takkan uji kalau hambanya tak mampu lalui perkara tersebut. Okey, seterusnya yang kedua ialah dirikan solat. Banyak-banyakkan solat. Jangan tinggal solat 5 waktu. Sebab apa? Sebab perkara pertama yang akan ditanya pada hambanya kelak di akhirat ialah berkaitan dengan solat. Okey,
Seterusnya yang ketiga ialah banyakkan doa. Banyakkan doa, banyakkan bercakap dengan Allah. Sebab apa? Sebabnya doa ini ialah senjata umat Islam. Yang keempat, kurangkan mengadu masalah kepada manusia. Sebab manusia takkan mampu beri kita ketenangan. Dan tidak semua manusia boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi perbanyakkan mengadu pada Allah, banyakkan doa pada Allah, banyakkan mengadu di tikar sejadah, banyakkan sujud pada Allah. Seterusnya yang kelima ialah gunakan masa lapang dengan menuntut ilmu agama. Tawakal dalam surah Al-Kahfi terdapat dalam ayat 10, 39 dan 98. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Kahfi ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang luruh bagi kami dalam urusan kami. Jadi dalam ayat ini menceritakan berkaitan dengan Ashabul Kahfi yang melarikan diri daripada pemerintahan ataupun raja yang zalim. Untuk apa? Untuk menyelamatkan iman, untuk menyelamatkan akidah. Melarikan diri sehinggalah masuk ke dalam gua. Tapi mereka tak tahu macam mana kehidupan dalam gua, macam mana daripada segi sumber makanan, daripada segi keselamatan tak tahu, tapi mereka hanya bergantung harap kepada Allah sepenuhnya. Dan apabila sampai masuk ke dalam gua itu, Allah tidurkan mereka selama 309 tahun. Kalau ikut logik akal kita, 309 tahun tanpa makanan, tanpa minum, kita akan mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala punya perancangan, walaupun 309 tahun Ashabul Kahfi itu ditidurkan di dalam gua, tetapi mereka tetap hidup. Begitu sekali nilai tawakal yang ada dalam pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dengan tujuan menyelamatkan iman mereka daripada terpesong akidah. Seterusnya ialah nilai tawakal dalam ayat 39 surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau menganggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi ayat ini ialah menunjukkan pesanan lelaki yang beriman kepada pekebun yang kaya, supaya kalau masuk kebun tu ucap Masya Allah, la quwwata illa billah. Sebabnya itu adalah ucapan tanda syukur. Sebab apa? Sebab segala yang terjadi dalam kehidupan, sama ada daripada segi harta, kesuburan tanaman, anak pinak, itu semua adalah atas kehendak Allah Ta'ala. Jadi di situ menunjukkan nilai tawakal yang ada pada diri orang yang beriman itu. Sebab apa? Sebab manusia ini tugasnya adalah usaha. Kalau Allah menghendaki benda tu tak terjadi, sesuatu perkara itu musnah, maka ia akan musnah. Walaupun kita dah usaha tanam, baja, tapi kalau Allah menghendaki sesuatu itu musnah, maka ia akan musnah. Jadi tugas kita ialah bersyukur atas segala yang Allah kurniakan kepada kita. Seterusnya ialah nilai tawakal dalam surah Al-Kahfi ayat 98. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan.
Sadaqallahul azim. Maksudnya setelah itu berkatalah Zulkarnain, ini adalah satu rahmat dari Tuhanku. Dalam pada itu apabila sampai janji Tuhanku, dia akan menjadikan tembok itu hancur lebur, dan adalah janji Tuhanku itu benar. Jadi ayat ini mengisahkan nilai tawakal yang ada pada diri Zulkarnain. Walaupun Zulkarnain ini diberi kelebihan untuk membina tembok antara dua gunung tersebut, dan telah berjaya menghalang daripada Ya'juj dan Ma'juj itu membuat kerosakan di atas muka bumi dengan adanya tembok tersebut yang dibina oleh Zulkarnain serta penduduk, dengan kerjasama penduduk pada zaman tersebut. Tapi Allah kata tembok tersebut akan lebur satu hari nanti. Jadi nilai tawakal yang ada, Zulkarnain dah usaha, dan seterusnya diserahkan segalanya kepada Allah setelah dia berusaha. Okay? Jadi itu antara nilai-nilai tawakal yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Terusnya, apakah hikmah kalau seseorang hamba itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama ialah mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa. Yang kedua ialah Allah akan memudahkan urusan maupun rezeki hambanya. Dan yang ketiga, Allah amat menyukai hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tawakal dan kesabaran dalam konteks masyarakat dunia moden. Okey, seperti yang tahu, masyarakat kini semakin mencabar dan kompetitif dari segi pendidikannya, dari segi ekonominya, sosial dan sebagainya, menyebabkan pola kehidupan kita berubah dan cara pandang dan cara fikir terhadap sesuatu pun berubah. Dan jika kita mendalami dan menghayati dan kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi, kita dapat pengajaran dan nilai yang dapat jadikan pedoman dalam hidup. Okey, jika kita lihat dalam ayat 60 hingga 82 dalam surah Al-Kahfi, menceritakan tentang penggambaran ilmu antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam kisah ini antaranya adalah nilai kesabaran yang ada dalam seorang guru kepada seorang murid dalam mendidik atau menerapkan suatu ilmu. Di sini dapat lihat bagaimana kesabaran yang tinggi dalam diri Nabi Khidir dalam menyampaikan ilmu dan mendidik Nabi Musa untuk bersabar walaupun terdapat perkara yang dilihat tidak selari dengan pendapatnya. Okay. Jika direlatekan dengan masyarakat dunia kini, kita tengok dalam konteks pendidikan lah. Bagaimana para pendidik ni perlu menghadapi murid-murid yang berbagai ragam dan memerlukan kepada kesabaran yang tinggi dalam mendidik ni. Tidak semestinya menggunakan kekerasan dalam membentuk dan mendidik jiwa murid. Dengan kelembutan dan kasih sayang juga dapat mendidik murid tersebut. Dan jika lihat dalam konteks kedua ayat ni, mendidik Nabi Musa untuk bersabar walaupun terdapat perkara yang tak selari dengan pendapatnya. Di sini dapat mengajar bahawa murid tidak boleh menyoal atau menyangkal apa yang guru sampaikan, kerana guru tu adalah orang yang lebih pandai daripada murid, dan murid perlu beradab dengan guru dan perlu menghormati seorang guru. Dan kita lihat sini, kekerasan bukanlah menjadi keutamaan dalam memastikan murid terdidik dengan nilai-nilai murni. Okey, keempat, kesabaran merupakan suatu yang berkait rapat dengan emosi dan perasaan manusia yang didorong oleh nafsu masing-masing. Okey, selain daripada bidang pendidikan, kita lihat dalam konteks dunia sekarang. Okey, bagaimana kesabaran ni dapat mempengaruhi hasil tindakan kita dalam kehidupan ni. Contoh, dalam belajar, jika kita tidak sabar, kita tidak dapat mencapai satu kejayaan tu. Jika kita mudah putus asa, maka perkara tu, kejayaan tu tidak boleh dicapai oleh seseorang tu. Jadi jika kita sabar, hasilnya akan manis. Jika kita lihat pula dalam masyarakat, kalau kita amalkan sifat sabar ni, kita dapat menghasilkan satu komuniti yang baik. Satu kelompok masyarakat yang harmoni dan aman dan saling hormat menghormati, jadi boleh elakkan
daripada berlakunya pergaduhan dalam masyarakat. Bagaimana cara pengendaliannya dan cara mengawal perasaan atas dasar kesabaran mampu mewujudkan masyarakat yang aman dan saling menghormati. Seterusnya, berdasarkan ayat 32 hingga 46 dalam surah Al-Kahfi yang mengisahkan tentang dua pekebun yang mana salah seorangnya diuji dengan kekayaan dan seorang lagi diuji dengan kemiskinan. Okey, kekayaan dan kemiskinan ni adalah satu ujian juga kerana dengan kekayaan bagaimana kita bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah dan tidak lalai dengan kekayaan tersebut. Dan kemiskinan juga tidak terlepas dari ujian terhadap kesabaran dan tidak mengeluh atas ujian kemiskinan yang Allah berikan. Okey, jika dilihat dalam kisah dua pekebun ni dapat dilihat bagaimana ketakwaan seorang yang miskin tu dapat menjamin kesejahteraan hidup walaupun diuji oleh Allah SWT. Jika dilihat pekebun yang kaya tu walaupun dia sombong, dia telah menghina orang miskin tu, pada akhirnya dia telah dimusnahkan, dia telah ditarik balik segala nikmat yang Allah berikan. Okey, jika dilihat dalam konteks masyarakat kini, jika kepercayaan kepada kekuasaan Allah menandingi segala perkara yang ada di dunia ini, mampu membuka minda masyarakat untuk menaruh sepenuh harapan dan kebergantungan kepada Allah setelah berusaha sehabis baik. Okay, kita tengok bagaimana kesusahan dan cabaran dalam dunia kini dari segi kesempitan pekerjaannya, ekonomi yang tidak stabil dan sebagainya. Bagaimana tawakal itu penting untuk ada dalam diri seseorang yang mana akan meneguhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya dengan bertawakal juga ia akan memupuk rasa bersyukur kepada Allah dengan kurniaan yang diberikan. Ini kerana bila kita tawakal, kita serahkan kepada Allah setelah berusaha sampai baik, kita berserah kepada Allah, maka kita akan redha dan bersyukur atas apa yang Allah berikan. Seterusnya, pendekatan diri manusia kepada Allah mampu memberikan suatu perspektif spiritual yang kuat yang dapat menyuluh jalan kehidupan dengan lebih terang. Maksudnya, bila kita lebih dekat dengan Allah, kita lebih bertakwa, beriman kepada Allah, maka diri kita akan rasa tenang dan jalan kehidupan kita akan lebih terang sebab kita percaya kepada Allah, kita letakkan Allah sepenuhnya dalam hati kita. Okay, berdasarkan ayat 83 hingga 91 dalam surah Al-Kahfi yang berkisarkan tentang kisah Zulkarnain dalam pengembaraannya bersama tenteranya dan berjumpa dengan 3 kaum. Dan saya ambil dari kisah yang ketiga, iaitu dia berjumpa dengan kaum di mana hampir tidak difahami ucapannya, dan mereka meminta bantuan Zulkarnain untuk membina sebuah tembok bagi menghalangi Ya'juj Ma'juj, iaitu makhluk yang merosakkan dan memusnahkan tanaman dan merosakkan di muka bumi lah. Daripada kisah ni dapat dikaitkan dengan nilai tawakal dan kesabaran dalam pembinaan sebuah tembok yang kukuh tadi dengan sepenuh kepercayaan dan kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat sini bagaimana kerjasama antara pemerintah dengan rakyatnya ataupun tentera dan kaum daripada masyarakat dari kaum tersebut dalam membina sebuah tembok yang kuat yang mana telah menunjukkan nilai kesabaran yang tinggi. Jadi dalam menghasilkan sesuatu benda dan sesuatu hasil memerlukan kepada kesabaran. Jika tiada kesabaran, maka tidak terhasillah satu benda tu. Jadi kesabaran tu sangat diperlukan. Jadi jika lihat dapat dikaitkan dengan konteks masyarakat kini, perkara ni dapat dikaitkan dengan isu masyarakat Malaysia yang hidup dalam negara yang mengamalkan corak pemerintahan demokrasi. Akhir-akhir ini kita dapat lihat pelbagai konflik politik yang berlaku sehingga mengganggu gugat sistem pemerintahan yang mana juga menjejaskan rakyat dengan ketidakstabilan ekonominya dan
dan sebagainya. Dan juga timbul isu perpaduan, isu keamanan yang mana memecah belahkan rakyat. Jadi jika dapat diadaptasikan kepada dunia kini dari kisah Zulkarnain ini, bagaimana kerjasama dan kesabaran pemimpin dan rakyat dalam sebuah negara mampu mencapai atau membina sebuah negara yang kukuh dan kuat. Hasil daripada kesabaran tadi dan kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Okay, seterusnya, nilai tawakal juga dapat dilihat dalam kisah ni, di mana usaha mereka dalam membina sebuah tembok bagi menghalangi makhluk perosat tersebut, iaitu Ya'juj dan Ma'juj. Nilai tawakal ni asas dia, konsep dia adalah usaha. Jadi bagaimana Zulkarnain dan tenteranya berusaha dengan sehabis baik dengan ilham yang diberikan kepada Zulkarnain untuk membina sebuah tembok yang kukuh yang menggunakan bahan binaan yang seperti tembaga dan besi dengan beberapa kaedah daripada yang diilhamkan kepada Zulkarnain tu. Jadi setelah berusaha, jadi Zulkarnain ni bertawakal kepada Allah, bergantung sepenuh kebergantungannya kepada Allah dan menerima segala ketentuan yang Allah tentukan. Jadi dan dinyatakan juga dalam ayat seterusnya bahawa tembok ini akhirnya akan musnah setelah datangnya hari kiamat. Dan kebergantungan diri kepada Allah mampu meningkatkan keimanan diri serta menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Bila kita dah bergantung kepada Allah, kita serahkan segala usaha kita, segala urusan kita kepada Allah, maka kita akan lebih tenang sebab Allah yang menentukan sesuatu benda tu. Dan meningkatkan keimanan diri kita. Kesimpulan yang dapat dipetik berdasarkan surah Al-Kahfi ini ialah nilai kesabaran dan nilai tawakal ini merupakan dua nilai yang patut diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan seseorang. Sebab dalam menghadapi dunia yang kian mencabar ini, kita akan diuji dengan pelbagai jenis ujian. Jadi kedua-dua nilai ini penting diterapkan dalam diri seseorang untuk memastikan kita ini tenang dalam menghadapi setiap ujian yang melanda. Okay? Hebatnya nilai kesabaran ini sehinggakan Allah menyebut 90 kali di dalam Al-Quran. Okay? Dan sabar itu manis hasilnya. Dan manakala nilai tawakal, Allah Subhanahu Taala ada menyebutnya sebanyak 68 kali di dalam Al-Quran. Pentingnya nilai tawakal ini ialah kita melibatkan setiap perkara di dalam diri kita ini, melibatkan Allah. Pentingnya tawakal itu. Sebab setiap yang terjadi itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.